Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam pembelajaran kita ni pada hari ini, iaitu pelajaran solat darjah 5. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah solat jamak sambungan pada pelajaran minggu lepas, iaitu muka surat 71 hingga 74. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membezakan solat jamak dengan betul. Ini masuk dulu pembelajaran tadi pada hari ini, iaitu hukum sembahyang jamak. Satu, diharuskan bagi orang musafir yang diharuskan sembahyang qasar, dan diharuskan orang yang bersembahyang qasar itu juga bersembahyang jamak. Maksudnya di sini orang yang musafir ini kena haruskan ia mengqasar. Qasar itu maksudnya dipendekkan jadi 2 rakaat. Macam zuhur, asar, isyak itu saja boleh pendekkan. Maghrib dengan subuh dah boleh dipendekkan, dia sudah pendek. Lepas satu, dan diharuskan juga sembahyang qasar ni, dan juga boleh bersembahyang jamak. Boleh makai qasar, boleh jamak juga. Dikombainkan qasar jamak pun boleh juga. Syarat jamak takdiman ni ada 4 perkara. Hendaklah ditunaikan terlebih dahulu sembahyang yang dalam waktunya, iaitu didahulukan zuhur daripada asar dan didahulukan maghrib daripada isyak. Maksudnya tertib lah tu. Kalau zuhur, zuhur lah. Kalau asar, asar lah. Zuhur dulu, baru asar. Dah boleh asar dulu melompat. Walaupun ni dalam waktu asar, kamu dah boleh melompatkan asar dulu baru zuhur. Dah boleh. Mesti juga ikut urutan itu. Kamu mesti sembahyang zuhur dulu, baru sembahyang asar. Sama juga dengan sembahyang maghrib dengan isyak. Walaupun kita ni sembahyang di dalam waktu isyak, tidak boleh tani menyembayangkan isyak dulu baru maghrib. Mesti maghrib dulu, baru sembahyang isyak. Itu maksudnya. Yang kedua, niat jamak dalam sembahyang yang pertama daripada permulaan takbiratul ihram sebelum memberi salam, iaitu berniat dalam sembahyang zuhur dan dalam sembahyang maghrib. Maksudnya di sini, sebelum tanikan mengerjakan sembahyang jamak tu, semasa waktu zuhur tu, hendaklah ketani berniat sembahyang jamak dulu. Misal contoh, tani kan sembahyang jamak zuhur ke asar. Tani waktu asar zuhur tu tani berniat dulu. Tani kan sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Ataupun tani berniat maghrib di dalam waktu isyak. Maksudnya macam tu. Hendaklah tani berniat dulu. Yang ketiga, mu'alat, iaitu berturut-turut di antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua, sekadar ikamah atau sembahyang sunat 2 rakaat. Maksudnya di sini, sembahyang zuhur dan asar ni kan ia qasar kan, dikasarkannya ataupun dijamakkannya kan. Jadi sembahyang yang dijamakkannya ni, ia tidak boleh jauh jaraknya macam alat sejam. Sembahyang zuhur dulu ya, sejam lepas satu sembahyang asar, indah boleh ya. Mesti sembahyang zuhur ya dulu, lepas satu alat macam 2-3 minit, alat seminit 2 minit, lepas satu terus sembahyang lagi terus asar. Macam tu indah boleh ya dilambat-lambatkannya berjam-jam. Itu bukan sembahyang jamak namanya. Yang keempat, berkekalan perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Maksudnya ya di dalam musafirah tu, masanya sembahyang tu ia masih di dalam orang yang bermusafirah, di dalam perjalanannya. Bukan ia sudah balik di Brunei sampai sudah. Contohlah ia ke Miri, satu sampai sudah ia ke Brunei, baru ia akan menjamak atau tidak boleh. Artinya selesai sudah perjalanannya tu. Ia mesti masih di dalam kategori orang yang bermusafir. Maksudnya. Okey, beberapa masalah sembahyang jamak. Masalah-masalah sembahyang jamak ni itu tidak sah sembahyang jamak takdim itu dimulakan dengan sembahyang yang kedua, iaitu asar kemudian zuhur jika dilakukan dengan sengaja. Maksudnya di sini kan kalau sembahyang jamak ni, contoh sembahyang jamak ni ia berjamak takhir kan, zuhur dengan asar itu dihimpunkannya kepada asar. Tapi ia tekannya ia sembahyang asar, asar didulukannya. Bukan macam tu. Mesti dulu sembahyang zuhur macam biasa dulu. Lepas itu baru sembahyang asar. Ikut urutannya tertib macam mana keadaan fardu sembahyang itu. Kan zuhur dengan asar, zuhur dulu. Zuhur mesti didulukan, baru asar. Okay, niat hendaklah dilakukan dalam sembahyang yang pertama pada permulaan takbiratul ihram atau di tengah sembahyang selagi ia belum memberi salam. Maksudnya di sini
niat itu hendaklah dibuat di dalam waktu sembahyang yang pertama, semasa takbiratul ihram atau masa di tengah-tengah sembahyang itu, selagi ia belum lagi memberi salam. Ia berniatkan sembahyang jamak katanya. Masalah yang ketiga lagi iaitu sembahyang pertama dan kedua tidak boleh diselangi oleh perbuatan lain. Jika diselangi oleh perbuatan lain yang memakan masa selama 2 rakaat sembahyang, maka wajiblah sembahyang yang terkemudian itu ditunaikan pada waktunya. Maksudnya sembahyang yang pertama dan kedua tu maksudnya zuhur dengan asar. Indah boleh diselangi ni zuhur dengan asar ni, dia kan di dalam waktu zuhur tu Kira contoh sembahyang zuhur dan asar, ia bersembahyang tu di dalam waktu zuhur kan tu sembahyang dulu ya zuhur 4 rakaat. Lepas tu berbatah-batah ya lagi sampai limpas kalau orang sembahyang 2 rakaat, sunat 2 rakaat tu habis lagi orang sembahyang baru dia mendirikan. Indah boleh mesti ya diselangnya tu seminit 2 minit lepas tu terus sembahyang. Lepas sembahyang tu tahiyat akhirat tu selesai terus berdiri lagi sembahyang untuk yang kedua tu sembahyang asar tu maksudnya. Dan sembahyang yang pertama dan yang kedua diselangi udu atau azan atau ikamah adalah tidak dikira masa yang lama, maka sembahyang jamak itu adalah sah. Misal contoh, lepasnya sembahyang zuhur tu kan dia kan menjamak kan, terkantut dia bau dia sekejap tu indah mengapa dah jadi hal, ataupun pasal ada azan berhenti sekejap pasal azan kan menghormati azan, ataupun ada ikamah tema tu berhenti sekejap. Selepasnya sembahyang zuhur tu berhenti sekejap pasal ada azan atau ikamah sekejap, lepas tu dia sambung balik sembahyang punya jamaknya tu dikira sah. Syarat jamak takhir itu ada 2 perkara. Syarat jamak takhir ada 2 perkara. Satu, berniat pada waktu yang pertama, iaitu zuhur dengan maghrib akan dihimpunkan sembahyang yang pertama dalam keadaan waktu sembahyang kedua. Maksudnya di sini sembahyang zuhur tu ia akan bersembahyang di dalam waktu asar, atau ia berniat sudah macam waktu zuhur tu ia berjalan-jalan sembahyang jamak takhir ku karangnya waktu asar zuhur tu dikan sembahyangkannya di dalam waktu asarnya, ataupun di dalam waktu maghrib tu ia masih shopping siok serasa shopping sembahyang maghrib patunya kadang ku jamak takhirkan sajanya daripada isyak. Ia berniat, diniatkannya masa waktu maghrib tu ataupun waktu zuhur tu ia akan mengimpunkan disembayangkannya jamak takhir. Itu maksudnya mesti syaratnya macam itu. Yang kedua, berkekalan perjalanan hingga selesai sembahyang yang kedua. Maksudnya sembahyang yang pertama tu masih di dalam kategori orang yang bermusafir maksudnya. Tertib dan mu'alat tidak disyaratkan dalam jamak takhir. Sembahyang qasar dan jamak. Kalau tadi yang belajar tadi, ia minggu lepas tadi belajar pasal qasar, ia dipendekkan jadi 2 rakaat, dan jamak ni ia dihimpunkan di dalam waktu zuhur ataupun di dalam waktu asar dibuat. Kalau ia memakai dua ni, sembahyang zuhur dan asar ni dibuatnya pakai 2 butingan ni. Kalau akan pakai sembahyang pakai qasar, boleh je kan pakai sembahyang jamak saja, ataupun boleh pakai kedua-duanya sekali, iaitu dia sembahyang qasar dan jamak. Maksudnya macam mana sembahyang qasar dan jamak ialah memendekkan sembahyang fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat, iaitu zuhur, asar dan isyak, dan dihimpunkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak dalam satu waktu. Maksudnya dipendekkannya dulu, dipendekkannya zuhur, asar, isyak tu pendeklah tu jadi 2 rakaat tu maksudnya. Kalau sembahyang zuhur ya sembahyangnya tu 2 rakaat saja. Kalau asar ya sembahyang 2 rakaat, kalau isyak ya sembahyang 2 rakaat. Tapi kalau maghrib masih 3 rakaat subuh 2 rakaat lah tu Jadinya dihimpunkan sembahyang zuhur dengan asar tu. Kan kalau zuhur partnernya asar. Sembahyang dulu dia zuhur 2 rakaat, lepas satu sembahyang lagi asar 2 rakaat. Kalau jamak takdim dibuatnya di dalam waktu zuhur, kalau jamak takhir dibuatnya di dalam waktu asar. Okey, niat sembahyang qasar dan jamak. Qasar dan jamak takdim. Kalau qasar dan jamak takdim ni iaitu kalau ia akan sembahyang berniat sudah ia akan sembahyang di dalam waktu zuhur, diawalkan zuhur dulu ya sembahyang dulu ya 2 rakaat zuhur iaitu niatnya usolli fardhu zuhri ra'ataini kasran majmu'an ilaihi al-asru adaan lillahi ta'ala.
Artinya sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan kepadanya asar tunai kerana Allah Ta'ala. Maksudnya di sini, ia sembahyang dulu, berniat sembahyang zuhur 2 rakaat dulu. Selepas sembahyang zuhur ia selesai, lepas itu ia berniat lagi sembahyang fardu asar. Tetapi di dalam masih waktu zuhur. Pasal ia jamak takdim, artinya diawalkan. Asar itu diawalkan kepada sembahyang zuhur. Caranya itu usolli fardal asri ra'ataini kasran majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar dihimpunkan kepadanya zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Waktu maghrib, ia akan sembahyang sembahyang isya tu akan diawalkannya, ia berniatkan jamak takdim, untuk contoh sembahyang isya tu diawalkannya kepada maghrib. Mula-mula di dalam waktu maghrib tu sembahyang dulu yang maghrib 3 rakaat dengan niatnya usolli fardal maghribi selasa rakaatin majmu'an ilaihi al-isya'u adaan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya isya tunai kerana Allah Ta'ala. Maksudnya lepas dia sembahyang maghrib selesai, lepas tu ia berdiri lagi. Ia sembahyang fardu isya tetapi di dalam waktu maghrib, dan ia memendekkan sembahyang isya tu kepada 2 rakaat. Niatnya iaitu usolli fardal isya'i ra'ataini kasran majmu'an ilal maghribi adaan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang fardu isya 2 rakaat qasar, dipendekkannya jadi 2 rakaat, dihimpunkan kepada waktu maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, kalau niat sembahyang qasar dan jamak untuk jamak takhir ni, iaitu niatnya ialah usolli fardaz zuhri ra'ataini kasran majmu'an ilaihi al-asri adaan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada asar tunai kerana Allah Ta'ala. Berdiri lagi. Ia mengerjakan sembahyang asar di dalam waktu asar. Okey, tadi ia sembahyang zuhur di dalam waktu asar, lepas satu ni ia dipendekkannya lagi sembahyang lagi asar tetapi masih di dalam waktu asar, iaitu niatnya usolli fardal asri ra'ataini kasran majmu'an ilaihi zuhru adaan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar dihimpunkan kepadanya zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi jamak terakhirnya di dalam waktu asar 2 rakaat campur 2 rakaat berjumlah 4 rakaat. Contoh niatnya ialah sembahyang fardu maghrib ni usolli fardal maghribi selasa rakaatin majmu'an ila al-isya'i adaan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya isya tunai kerana Allah Ta'ala. Ia sembahyang fardu maghrib dulu 3 rakaat. Ini dah dapat dipendekkan ya. Memang ia sudah pendek 3 rakaat. Satu berdiri lagi berniat lagi Itu salli fardal isya'i ra'ataini kasran majmu'an ilaihil maghribu adaan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang fardu isya 2 rakaat qasar, dikasar ni artinya dipendekkannya, isya tu jadi 2 rakaat, dihimpunkan kepadanya maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Sekian saja pembelajaran kita ni hari ini. Terima kasih kerana melayari channel Cikgu Sina. Sebelum Cikgu mengakhiri pembelajaran ini, hendaklah kita ni bersifat syukur dengan kurniaan Allah SWT kerana memberi kita ni kemudahan bagi orang-orang yang musafir untuk mengerjakan solat, dan hendaklah kita ni taat akan perintah Allah. Sesungguhnya walaupun di mana kita ni berada, kita ni tetap diwajibkan sembahyang sehinggalah nafas dan yang terakhir. Dan cikgu akhiri pembelajaran tadi pada hari ini ialah cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun